Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam sub-modul 4, pengawalan emosi di tempat kerja. Isi kandungan slide. Tujuan pengenalan. 1. Pengurusan kendalian konflik di tempat kerja. 2. Kemahiran penyelesaian masalah. Ketiga, kesedaran tingkah laku peribadi untuk mencegah konflik dari menjadi konflik buruk. Keempat, kemahiran komunikasi, keupayaan kaunseling dan kemahiran membimbing untuk menukar konflik kepada konflik yang baik. Kelima, kemahiran motivasi untuk mengurangkan konflik yang tidak diperlukan. Dan yang keenam, kesedaran budaya mengurangkan konflik yang tidak perlu. Tujuan. Kertas perangan ini bertujuan untuk menerangkan mengenai pengurusan kendalian tekanan kerja, kemahiran penyelesaian masalah, tingkah laku personal, kemahiran komunikasi, kebolehan kaunseling, kebudayaan membimbing, kemahiran motivasi dan kesedaran budaya. Pengenalan. Emosi ialah satu ekspresi perasaan daripada naluri yang kuat seperti sayang, gembira, malu, sedih, takut dan sebagainya. Perasaan yang kuat ini akan mempengaruhi tindak balas luaran sama ada pada perubahan tubuh fizikal terkawal seperti memek muka dan tidak terkawal seperti badan berpeluh kerana ketakutan. Pengawalan emosi seseorang pekerja adalah penting agar tugas dan tanggungjawab mereka dapat disempurnakan dengan cemerlang. Satu, pengurusan kendalian konflik di tempat kerja. Sebab berlakunya konflik di tempat kerja. Pertama, konflik peranan, apabila peranan dan skop-skop tanggungjawab bertembung. Kedua, konflik interpersonal, apabila seorang atau beberapa orang bertembung. Ketiga, konflik luaran, apabila pasukan atau organisasi anda bertentangan dengan orang luar dan keperluan saingan mereka. Keempat, konflik arah tuju, apabila ada perselisihan tentang arah tuju pasukan atau organisasi. Kelima, konflik proses, apabila ada perselisihan atau gangguan fungsi dalam gerak kerja pasukan atau organisasi anda. Konflik biasanya dilihat sebagai buruk, perkara yang merosakkan dan sesungguhnya banyak. Konflik yang kerap hampir pasti akan merosak prestasi perniagaan dan kepuasan pekerja. Walau bagaimanapun, konflik adalah juga sebahagian dalam alam pekerjaan. Tanpanya tidak akan ada inovasi. Oleh yang demikian, bahagian ini bertujuan untuk membantu penyelia memastikan bahawa konflik yang berlaku tidak mendorong ke arah konflik buruk. Alat-alat untuk mengurangkan konflik tidak perlu. Pertama, kemahiran motivasi. Kedua, asas pengurusan tekanan. Dan ketiga, kesedaran budaya. Alat-alat untuk menghalalkan konflik ke dalam konflik baik dengan peluang positif. Pertama, kemahiran menyelesaikan masalah. Kedua, kemahiran kaunseling. Ketiga, kemahiran komunikasi. Dan keempat, kemahiran kejurulatihan. Kemahiran penyelesaian masalah. Konflik yang tidak perlu sering berpunca daripada pengurusan tekanan yang lemah di tempat kerja. Beberapa tekanan biasa di tempat kerja ialah: 1. Gaji yang rendah. 2. Beban kerja yang berlebihan. 3. Kekurangan peluang untuk perkembangan. 4.
ketakutan jika diberhentikan. 5. Kerja yang tidak menarik atau mencabar. Dan yang keenam, kekurangan sokongan sosial. Langkah-langkah untuk mengurangkan keseluruhan tahap tekanan di tempat kerja. Pertama, mengambil tanggungjawab untuk mengendali dan meningkatkan kesihatan fizikal dan kesejahteraan emosi yang terjejas oleh tekanan, seperti bersenam, makan dengan betul dan berkongsi perasaan anda dengan pendengar yang baik. Kedua, bertenang dan bersabar. Semak reaksi anda terhadap tekanan dan kawal sikap negatif dan kecenderungan untuk tindak balas spontan, seperti hilang sabar, yang menambahkan lagi tekanan. Keempat, amalkan kemahiran komunikasi yang baik dan tingkatkan kecerdasan emosi untuk memperbaiki hubungan anda dengan pihak pengurusan dan rakan sekerja. Dan yang keempat, bina keupayaan untuk memenuhi cabaran dan gurauan yang berpatutan. Amalan-amalan yang mengurangkan tahap tekanan. Pertama, meningkatkan dan berkongsi komunikasi. Kedua, runding dengan pasukan anda dan beri mereka peluang untuk mengambil bahagian dan keputusan. Ketiga, beri pujian dan hargai prestasi yang baik. Keempat, selesaikan konflik secara positif. Dan yang kelima, memupuk iklim kesetaraan sosial di tempat kerja. Kemahiran penyelesaian masalah. Setiap konflik boleh menyebabkan salah satu daripada kemungkinan berikut. Pertama, menang kalah. Ini bermakna anda menang dan pihak satu lagi kalah. Kedua, kalah menang. Ini bermakna bahawa anda kalah dan kemenangan pihak lain. Ketiga, kalah-kalah. Kedua-dua pihak kalah akibat dari konflik tersebut. Ini adalah senario yang paling buruk dan harus dielakkan. Dan yang keempat, menang-menang. Ini adalah keputusan yang kedua-dua pihak dalam konflik itu perlu berusaha untuk menikmati kemenangan yang benar-benar berkekalan. Menggunakan proses yang betul untuk selesai masalah. Proses ini biasanya dibagi kepada 5 bahagian dan digunakan sama ada anda sedang cuba untuk menyelesaikan masalah itu sendiri atau dalam kumpulan. Pertama, definisikan masalah dan nyatakan penyelesaian idea yang dikehendaki oleh semua pihak. Amalan seperti ini memberi harapan baru yang benar-benar membantu dalam penyelesaian masalah. Kedua, meneroka maklumat dan mencipta idea-idea atau alternatif. Ketiga, pilih idea atau alternatif yang terbaik. Keempat, bina rancangan dan mengaplikasikan idea atau alternatif. Dan yang kelima, menilai keputusan. Kemahiran penyelesaian. Menggunakan alat yang sesuai untuk meneroka dan mewujudkan idea-idea yang berdaya maju atau alternatif. Beberapa alat yang paling kerap digunakan ialah sumbang saran, analisa punca, dan yang ketiga, penyelidikan dan analogi. Kesedaran tingkah laku peribadi untuk mencegah konflik menjadi konflik buruk. Konflik boleh menjadi banyak perkara, tetapi mereka sentiasa didorong oleh emosi. Jika tidak, semua pihak hanya akan duduk semeja kerja secara rasional. Jika anda adalah salah satu daripada pihak-pihak yang berkonflik, anda perlu menyedari sendiri perasaan anda dalam mempromosi atau membesarkan konflik ini. Tingkah laku peribadi yang harus dielakkan. Pertama, mempunyai pendapat yang kukuh tanpa cuba menjelaskan dengan baik agar orang lain boleh memahami doa. Kedua,
hilang pandangan ke arah tujuan yang lebih penting dan tumpukan untuk kemenangan kecil dengan segala kemampuan. Ketiga, bercakap terlalu banyak dan tidak mengawal kata-kata anda. Keempat, menangguh permohonan maaf. Jika anda bersalah, mintalah maaf, walaupun anda fikir pihak yang satu lagi juga bersalah. Dan yang kelima, memberi syarahan kepada pihak yang lain dan enggan untuk mendengar mereka. Kemahiran komunikasi, keupayaan kaunseling dan kemahiran membimbing untuk menukar konflik kepada konflik yang baik. Mempunyai kemahiran komunikasi yang baik adalah salah satu penentu terbesar pemimpin yang baik. Dalam konteks mengurangkan konflik yang tidak perlu, kemahiran komunikasi perlu dimanfaatkan oleh pemimpin adalah pengukuhan positif, bermakna mengiktiraf dan memuji ahli kumpulan secara umum. Kemahiran motivasi untuk mengurangkan konflik yang tidak diperlukan. 1. Tingkah laku yang mengelakkan konflik. 2. Tingkah laku yang berkesan yang boleh menyelesaikan masalah secara menang-menang. Ketiga, kerja berpasukan yang kuat dalam satu pasukan. Keempat, kerjasama di antara pasukan. Dan yang kelima, mengorbankan diri sendiri untuk manfaat orang lain. Kesedaran budaya mengurangkan konflik yang tidak perlu. Sebagai sebuah negara pelbagai bangsa, Malaysia adalah negara kepada ramai penduduk, pelbagai kaum dan agama yang bebas untuk mengamal budaya masing-masing. Selain itu, terdapat banyak perbezaan budaya yang nyata mengikut asal, jantina, umur dan juga latar belakang sosial ekonomi. Mengamalkan kesedaran budaya dalam interaksi. Pertama, memahami bahawa persepsi dan reaksi kita terhadap perkara-perkara yang telah diwarnakan oleh nilai budaya kita sendiri. Dua, menghargai bahawa orang lain menghargai perkara yang berbeza. Sama banyak yang kami hargai apa yang penting bagi kami. Tiga, memahami bahawa apa yang dianggap sesuai pada satu budaya mungkin dianggap tidak sesuai pada budaya yang lain. Sekian, terima kasih. Dan diharapkan anda semua boleh memahami apa yang telah saya sampaikan. Sekarang adalah masa untuk kita mengulang kaji apa yang kita bincangkan sebentar tadi. Pertama, terdapat 5 jenis konflik yang ada di tempat kerja. Konflik peranan, konflik interpersonal, konflik luaran, konflik arah tuju dan konflik proses. Kelima-lima ini adalah konflik yang ada di tempat kerja. 2. Terdapat 3 alat yang dapat mengurangkan konflik yang tidak diperlukan. Pertama, asas pengurusan tekanan. Kedua, kesedaran kebudayaan. Dan ketiga, kemahiran motivasi. Ketiga-tiga tersebut adalah alat untuk mengurangkan konflik yang tidak diperlukan. Empat alat yang ada untuk menyalurkan konflik ke dalam konflik baik. Pertama, kemahiran menyelesaikan masalah. Kedua, kemahiran kaunseling. Ketiga, kemahiran komunikasi. Dan keempat, kemahiran kejurajaan. Keempat-empat alat ini
adalah digunakan untuk menyalurkan konflik yang tidak baik ke dalam konflik baik. Salah satu yang menyebabkan berlakunya ketegangan di tempat kerja adalah pendapatan rendah. Pendapatan rendah akan mengganggu emosi seseorang pekerja. Terdapat 4 langkah yang ada untuk mengurangkan tahap tekanan keseluruhan di tempat kerja. Pertama, mengambil tanggungjawab. Kedua, bertenang dan sabar. Ketiga, amalkan kemahiran komunikasi. Dan keempat, bina keupayaan. Untuk mengurangkan konflik di tempat kerja yang disebabkan oleh perbezaan budaya, maka semaikanlah budaya keadilan dan saling menghormati terhadap perbezaan budaya di kalangan pekerja. Terdapat 3 aspek yang diperlukan untuk mengamal kesedaran budaya. Pertama, memahami budaya tersebut. Kedua, menghargai atau berterima kasih. Dan yang ketiga, bertimbang rasa. Bagi seorang pemimpin, kemahiran komunikasi adalah penting apabila dalam situasi konflik, kerana kemahiran motivasi dapat mengenepikan perbezaan dan berusaha ke arah wawasan pasukan. Terdapat 2 kemahiran penyelesaian masalah yang paling asas. Pertama, menggunakan pengetahuan. 2, mengamalkan kesabaran. Ini adalah kemahiran penyelesaian masalah yang paling asas yang perlu ada kepada setiap pemimpin. Terdapat 5 bahagian dalam penggunaan proses yang betul untuk menyelesaikan masalah. Pertama, sumbang saran. Kedua, menganalisa. Ketiga, meneroka. Keempat, memeta minda. Dan kelima, penyelesaian. Alat yang paling banyak digunakan dalam peralatan untuk meneroka dan mewujudkan idea budaya maju atau alternatif. 1. Sumbang saran. 2. Analisa sebab utama. Dan 3. Penyelidikan dan analogi. Tiga kemahiran yang diperlukan oleh pengantara untuk menyelesaikan konflik. Pertama, sabar. Kedua, perbincangan. Ketiga, rundingan. Ini adalah tiga-tiga ini diperlukan oleh seorang pengantara untuk membantu bagi menyelesaikan konflik. Sekian, terima kasih. Sekarang kita pergi kepada kertas tugasan. Di dalam submodul keempat ini terdapat kertas tugasan dengan 12 soalan dan 12 markah. Soalan yang pertama, berapa banyakkah jenis konflik yang ada di tempat kerja? A. 4, B. 7, C. 5 dan D. 3. Soalan nombor 2, apakah 3 alat yang dapat mengurangkan konflik yang tidak diperlukan? A. Asas pengurusan tekanan, kesedaran budaya dan motivasi. B. Kerja berpasukan, mengenal pasti keperluan pelanggan dan kaunseling. C. Pengurusan tekanan, pengenalan budaya dan kejujuran. D. Kemahiran motivasi, kemahiran pentadbiran dan perhatian kepada perincian. Soalan nombor 3,
Berapa banyakkah alat yang ada untuk menyalurkan konflik ke dalam konflik baik? A. 6, B. 7, C. 5 dan D. 4. Manakah antara berikut sebabkan ketegangan di tempat kerja? A. Makanan yang tidak bagus, B. Pendapatan rendah, B. Percakapan yang malap, pencahayaan yang malap, dan C. Kekurangan tempat letak kereta. Nombor 5. Berapa banyakkah langkah-langkah yang ada untuk mengurangkan tahap tekanan keseluruhan tempat kerja? A. 4 langkah, B. 5 langkah, C. 7 langkah, dan D. 10 langkah. Bagaimanakah kita dapat mengurangkan konflik di tempat kerja yang disebabkan oleh perbezaan budaya? A. Kumpulkan pekerja-pekerja dalam satu kumpulan budaya yang mereka selesa. B. Menyemaikan budaya keadilan dan saling menghormati terhadap perbezaan budaya. C. Elakkan kerja berkumpulan. Dan D. Kurangkan waktu kerja. Nombor 7. Apakah 3 aspek yang perlu dilakukan? Apakah 3 aspek yang diperlukan untuk mengamalkan kesedaran budaya? A. Memahami, menghargai dan bertimbang rasa. B. Dengar, bercakap dan bincang. C. Elakkan, memelihara diri dan bekerja sendiri. Dan D. Faham, dengar dan abaikan. Nombor 8. Mengapakah kemahiran motivasi penting bagi pemimpin apabila dalam situasi konflik? A. Mengelakkan perbezaan masa. B. Memastikan dua pihak yang berhujah tidak bekerja dalam projek yang sama. C. Mengurangkan beban kerja bahagian semua manusia. Dan D. Dapat mengenepikan perbezaan dan berusaha ke arah wawasan pasukan. Soalan nombor 9. Apakah 2 kemahiran penyelesaian masalah yang paling asas? A. Menggunakan pengetahuan dan mengamal kesabaran. B. Mewujudkan plan kontingensi dan mewakilkan kerja. C. Mengeluarkan rancangan pembetulan dan mengagihkan tanggungjawab. Dan D. Menggunakan proses yang betul untuk menyelesaikan masalah dan menggunakan alat yang sesuai untuk meneroka dan mewujudkan idea-idea yang berdaya maju atau alternatif. Soalan nombor 10. Apakah 5 bahagian dalam penggunaan proses yang betul untuk menyelesaikan masalah? A. Mengenal pasti, memanggil mesyuarat, berbincang, mengedar dan melaksanakan, menjelaskan, meneroka, memilih, mencipta dan menilai. C. Menilai, berbincang, meneroka, berhujah dan menyelesaikan. Dan D. Sumbang saran, menganalisa, meneroka, membeta minda dan penyelesaian. Soalan nombor 11. Apakah alat yang paling banyak digunakan dalam peralatan untuk meneroka dan mewujudkan idea budaya maju dan alternatif? A. Sumbang saran, analisa sebab utama dan penyelidikan serta analogi. B. Perbincangan dan perundingan. C. Kesabaran, perbincangan, perundingan dan mencari penyelesaian. Dan D. Penyelidikan, analisa dan membuat penyelesaian. Soalan ke-12. Soalan terakhir. Apakah 3 kemahiran yang diperlukan oleh pengantara untuk membantu menyelesaikan konflik? A. Menganalisa, pengantara dan penyelesaian masalah. B. Sabar, perbincangan dengan dan rundingan. C. Komunikasi, sumbang saran dan rundingan. Dan D. Kaunseling, komunikasi dan bimbingan.
Sekian, semoga anda semua berjaya menyelesaikan kertas tugasan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.